nak baca satu hadis Nabi yang diceritakan oleh Saidina Ali radhiyallahu anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca hadis ni tuan-tuan, subhanallah. Dia punya rasa hati tu tak sabar-sabar nak jumpa Nabi. Bila baca hadis ni tuan-tuan, kita ni nak sangat mimpi jumpa Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din 'alimna at-ta'wil wahdina as-siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama dapat salat maghrib berjemaah dan mengisi ruang antara maghrib dengan isyak dengan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, antara amalan yang menjadi sebab Allah Ta'ala mengangkat darjat kita dan menghapuskan dosa, Nabi kata ada 3 amalan. Yang pertama, kata Nabi, orang yang berwuduk walaupun ketika sukar. Yang kedua, orang yang berjalan kaki ke masjid. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang menanti solat selepas solat. Intizarus solah ba'da solah. Lepas habis dia sembahyang, dia menanti solat yang lain, dia berada dalam masjid. Macam tuan-tuan muslimin muslimat, lepas habis maghrib, nunggu isyak, duduk dalam masjid. Selama mana muslimin muslimat kita duduk dalam masjid ni, duduk dengar kuliah, selama mana kita duduk dalam masjid beribadah kepada Allah, selama itulah Allah sedang menghapuskan dosa kita. Dan Allah mengangkat darjat kita lebih daripada orang lain. Muslimin muslimat, cara Allah Ta'ala angkat darjat manusia ni, kita pun tak jangka macam mana bentuk Allah Ta'ala angkat darjat kita. Ada orang yang Allah Ta'ala nampakkan di dunia lagi bagaimana kedudukan dia lebih tinggi berbanding orang lain. Ada orang di akhirat, yang pasti di akhirat. Di dunia mungkin ada orang dapat, ada orang tak dapat. Ada orang nampak, ada orang tak nampak darjatnya diangkat. Tapi di akhirat pasti akan nampak. Baru-baru ni muslimin muslimat 2 minggu lepas kematian meninggal dunia seorang ulama besar di Kedah, Pak Sumit Kuala Nerang.
Nama-nama yang jarang kita dengar. Bagi orang Kedah biasa dengar. Kita yang belah-belah KL Magelang ni jangan dengar nama Pak Sumit ni. Jarang sangat dengar. Saya pergi ziarah ke Kedah, ziarah madrasah ke pondok-pondok kat sana, tak sempat lagi jumpa Pak Sumit dulu. Pergi masa PKP hari tu. Lepas dia meninggal dunia, tuan-tuan, muslimin-muslimat, tersebar cerita tentang diri dia yang sangat hebat. Dia meninggal dunia di Kedah. Satu Malaysia orang datang cari dia. Termasuk yang turun ziarah dia untuk nak sembahyangkan jenazah dia sampai menghantar ke kubur. Ulama-ulama besar turun, tutup guru turun pergi ziarah dia. Anak-anak murid dia ramai lah pergi ziarah dia. Dari situlah tuan-tuan barulah tahu. Yang jadi ramai orang datang ziarah kematian dia, tuan-tuan. Kalau kita tengok video kematian dia tu, video orang pergi solatkan jenazah dia, hantar jenazah ke kubur tu, orang punya dah ramai. Nama yang jarang kita dengar. Dia bukan ceramah dekat TV radio. Dia bukan ceramah guna live FB. Bukanlah ceramah tu orang kata diheboh-hebohkan, tak. Tak ramai. Di Kedah orang ramai lah, tapi dia tak ada muncul dekat TV, tak ada. Tapi bila mati, tuan-tuan, Allah tunjukkan depan mata kita berapa ramai orang datang ziarah dia. Kita ni belum tentu lagi ramai macam itu. Dapat satu soft solat jenazah pun kira beruntung kita dah. Bila saya baca, tuan-tuan, kisah pasal Pak Sumit ni, Tok Guru ni, apakah antara amalan yang dia buat? Mungkin tuan-tuan juga ada baca juga. Apa antara amalan yang dia buat hingga kan Allah Ta'ala angkat darjatnya lebih daripada kita. Kalau banding kita dengan dia, jauh sangatlah darjatnya. Bahkan dengan orang lain pun kita nampak, subhanallah, lebih tinggi darjat daripada orang lain. Bila baca kisah dia, tuan-tuan, rupa-rupanya ulama-ulama mengiktiraf dia sebagai wali abdal, sebagai wali, berdasarkan kepada beberapa amalan yang dia buat secara istiqamah. Amalan ni kita buat, tapi dia buat secara istiqamah. Dan amalan yang dibuat secara istiqamah ni lah antara amalan para wali. Antara amalan para wali yang dibuat secara istiqamah. Setakat yang saya ingat, yang saya baca, tuan-tuan, dia meninggal dunia ketika usianya 100 tahun, hampir 100 tahun. Mungkin dia ni umur mungkin lebih 100 tahun. Mungkin lewat daftar kan. Yang paling penting muslimin muslimat, lebih kurang 100 tahun umur dia. Dan dia punya amalan yang paling besar yang istiqamah yang dibuat antaranya, dia tidak pernah tertinggal puasa sunat lebih daripada 30 tahun. Lebih daripada 30 tahun tidak pernah tertinggal puasa sunat. Kita ambil contoh Isnin Khamis. Usia dia 100 tahun, hampir 100 tahun. Kalau 30 tahun ke belakang, mungkin 69, 68 tahun ataupun 70 tahun. Tak pernah tinggal puasa sunat. Kita puasa sunat juga, tapi ada masa kita tinggal. Kita pergi berjalan, pergi melancong, pergi luar negara contohnya, tak dapat nak puasa, tinggal. Wallahu a'lam macam mana dia jaga. Dia pergi ke mana pun, dia jaga puasa sunat. Dia sebut puasa sunat. Kalau sebut puasa sunat, muslimin muslimat, Isnin Khamis puasa sunat. 3 bulan, 3 hari sebulan puasa sunat. Puasa 6 bulan Syawal. Puasa hari Arafah. Puasa hari Ashura. Ni antara puasa sunat yang tak pernah tinggal. Lebih daripada 30 tahun. Itu amalan yang istiqamah yang dia buat. Saya teringat almarhum Tuan Guru Ustaz Tok Guru Aziz. Sebelum dia meninggal dunia, lepas dia letak jawatan jadi Menteri Besar Kelantan, dia pun tak bersihat dalam masa tu. Dia pergi, dia dapat jemputan ceramah di satu hotel di Kelantan, tak silap saya. Yang anjurkan ceramah tu dalam kalangan artis, orang seni lah, 40-50 orang yang terlibat dalam dunia seni ni. Dia ceramah depan artis ni. Dia kata sepanjang hayat dia,
Dia cuma tertinggal buat solat sunat tahajud selama 3 malam saja. 3 malam saja tertinggal solat tahajud. Yang lain tidak pernah tinggal solat tahajud. Subhanallah. Istiqamah. Saya baca lagi yang Pak Sumit sebut. Antara pesan dia kepada kita. Satu, dia kata Quran jangan tinggal. Hidup dia bergelumang dengan Al-Quran. Bila sebut bergelumang maksudnya apa tuan-tuan? Tolak semayang, tolak dia mengajar orang, selebihnya Quran. Kita bercampur dengan handphone, bercampur dengan kerja. Quran duk kat tangan pun, Quran duk kat tangan ni, handphone kita pegang tengok dulu. Kita, termasuklah saya, kita samalah. Dia sebut kita termasuk juga saya. Kita sama tuan-tuan. Dia bergelumang. Sampai dia sebut kepada kita, siapa yang tak baca Quran, malas baca Quran, kurang baca Quran, umpama bermusuh dengan Allah. Bermusuh dengan Allah. Kenapa dia kata bermusuh dengan Allah? Sebab Al-Quran ini kalam Allah, kata-kata Allah. Umpama Allah berbual dengan kita. Kalam Allah, kata-kata Allah yang ditulis dalam Al-Quran. Maknanya kalau orang tak baca Quran, kau ni macam tak suka nak berbual dengan Allah. Macam sembahyang tuan-tuan. Kita sembahyang maghrib tadi. Sembahyang ni perbualan kita secara langsung dengan Allah. Komunikasi direct dengan Allah. Masa kita baca Fatihah tadi. Ni Nabi sebut dalam hadis. Bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah jawab hamidani abdi. Hamba aku memuji aku. Allah berbual dengan kita tuan-tuan. Sepanjang kita baca Fatihah. Maknanya kalau orang yang tak sembahyang ni, dia benci nak berbual dengan Allah, benci nak bertemu dengan Allah. Sebab tu dia pesan kat kita Quran jangan tak baca. Dalam sehari mesti baca Quran. Terutama anak-anak kita tuan-tuan. Zaman penuh fitnah ni. Pilihan raya dah habis. Dah ngundi dah. Habis pilihan raya tak selesai lagi. Sampai ke hari ni tak lantik Perdana Menteri lagi kan. Tu cerita lain lah yang tak lantik. Yang masalah yang datang ni pula. Duklah berkecamuk lah itu gini, gitu gini. Dekat Facebook, dekat dengan budak-budak mudanya. Sepanjang saya jalan dari Kajang ke sini tadi tuan-tuan, jam teruk. Roblox kan kat sana belah Kajang tu. Ni punca dia apa tuan-tuan muslimin muslimat? Dekat mana kuncinya yang boleh jaga semua sekali ni? Nabi dah sebut dalam hadis. Nabi dah kata dah, man qara'a mi'ata ayatin, siapa yang baca Quran 100 ayat kata Nabi sehari semalam. Ada yang kata 50 ayat, ada Nabi kata 30 ayat. Lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis sebagainya orang-orang yang lalai kata Nabi. Orang yang baca Quran ni takkan lalai kata Nabi, takkan lalai. Allah jaga dia elok-elok daripada lalai. Wa kutiba minal qanitin, ditulis sebagainya orang-orang yang taat. Sebab itulah Quran ni jangan cicir baca. Jangan cicir baca Quran. Terutama dengan anak-anak kita ni. Saya tak kisah pasal tuan-tuan. Tuan-tuan jemaah masjid yang dah istiqamah kat masjid. Yang anak kita yang duduk rumah sewa, duduk rumah masing-masing. Yang cucu kita. Pesan kat anak kita baca Quran tak? Kalau nampak cucu tu duduk hayal dengan handphone. Duduk nampak cucu anak tu duduk hayal dengan dunia lain. Duduk mak bapak sibuk pesan. Benda pertama antaranya sembahyang yang itu Quran. Pak Sumit dia dah kata dah. Orang tak baca Quran ni macam bermusuh dengan Allah. Tapi kau bersahabat dengan handphone kau. Tak salah nak guna handphone. Tapi Quran jangan cicir. Dua, dia pesan lagi dengan kita. Dia ni sentiasa dalam keadaan berwuduk. Habis wuduk, ambil wuduk baru. Habis wuduk, ambil wuduk baru. Salah seorang sahabat Nabi yang jaga wuduk namanya Bilal bin Rabah. Cerita ni semua orang tahu. Bilal bin Rabah habis wuduk, ambil wuduk yang baru. Dengan sebab dia sentiasa menjaga wuduk, Allah angkat darjat Bilal bin Rabah. Walaupun di dunia dia adalah hamba kepada manusia, tapi dalam syurga tuan-tuan dia penghulu kepada kita semua. Nabi pergi Isra' Mi'raj, bunyi tapak kaki dalam syurga. Nabi tanya malaikat Jibril, tapak kaki siapa? Jibril kata itulah tapak kaki Bilal bin Rabah. Nabi turun ke dunia bertanya kepada Jibril, bertanya kepada Bilal bin Rabah, apa amalan yang kamu buat Bilal sampai Allah Ta'ala letakkan tapak kaki kau dalam syurga?
Kata Bilal, bila batal wuduk, aku sentiasa ambil wuduk yang baru. Sentiasa menjaga wuduk. Orang jaga wuduk ni tuan-tuan, umpama dia bersedia berhadapan dengan kematian bila-bila masa saja. Dua amalan Pak Sumit. Yang ketiga tuan-tuan, ngalir air mata dia setiap kali bertahajud. Dia rajin tahajud. Dan tiap kali tahajud tu dia pesan kat kita, pastikan bila tahajud air mata tu mengalir. Sampai dia kata apa tuan-tuan? Ingat Nabi sebut dalam hadis, air mata yang menitik ketika bersendirian. Ni hadis. Kalau tuan-tuan ingat lagi 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi pada hari kiamat. Tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yang ketujuh apa Nabi sebut? Yang ketujuh kata Nabi, seorang lelaki yang bersendirian pada waktu malam, yakni bertahajud, beribadah, menitik air mata dia, Allah menghapuskan api neraka. Kata Pak Sumit, kalau boleh air mata yang menitik itu malam kita buat tahajud tu, duk nangis-nangis, ambil air mata tu tadah, sapu dekat badan. Dia kata mudah-mudahan dengan air itu menghalang daripada api neraka dekat kat kita. Tahajud jangan tinggal. Rupa-rupa tuan-tuan, amalan ni lah yang mengangkat darjat dia lebih daripada orang lain. Akhir zaman ni, muslimin muslimat, termasuk saya ni, setiap kita ni, kena ada 1-2 amalan yang istiqomah kita buat. Amalan ni banyak, amal ibadah ni banyak, tapi dalam banyak-banyak ni carilah 1-2 yang istiqomah boleh kita buat. Contoh, dalam ramai-ramai kita ni mesti ada tuan-tuan muslimin muslimat yang memang istiqomah sembahyang kat masjid berjemaah. Dalam ramai-ramai ni, apa waktu sekalipun, subuh sampai isyak, mesti jemaah kat masjid. Yang tu istiqomah tuan-tuan. Pergi masjid mana pun, balik kampung contohnya, balik kampung juga pergi kat masjid kampung kita. Pergi bercuti mana pun, pergi juga kat masjid tu juga. Jaga solat 5 waktu berjemaah. Mungkin yang lain tak mampu nak jaga solat 5 waktu. Lagi cantik kalau dapat jaga solat tu tanpa tertinggal rakaat pertama. Yang ni Nabi sebut adalah hadis. Nabi kata kalau kita nampak seorang lelaki yang berulang-alik datang ke masjid tanpa tertinggal rakaat pertama selama 40 hari, mendapat 2 pembebasan. 1 bebas api neraka, 2 bebas daripada sifat munafik. Nabi sebut 40 hari. Bayangkan orang yang boleh jaga solat tanpa tertinggal rakaat pertama selama 40 hari. Kalau itu yang kita buat tuan-tuan, Nabi kata kau bebas daripada api neraka, kata Nabi. Memang betul-betul beriman. Yang ni cuba buat. Susah tak nak buat? Memang susah. Lagi-lagi kalau kita pergi berjalan kan. Pergi berjalan, pergi shopping ke pergi mana. Bukan senang nak dapat rakaat pertama dalam surau shopping mall tu, bukannya senang. Kalau tak dapat dengan solat 5 waktu berjemaah, cari pula amal yang lain. Mungkin contoh tuan-tuan, dalam ramai-ramai ni, mesti ada yang setiap pagi datang kat masjid, masuk duit kat tabung. Setiap hari mesti sedekah. Istiqomah amalan tu. Masuk RM5, masuk RM10 kat tabung. Setiap hari mesti ada sedekah. Okey, ada satu amalan sedekah. Yang ni buat setiap hari, contohnya begitu. Tak ada pula jenis yang setiap minggu akan cari anak yatim. Cari fakir miskin, siapa nak sedekah. Dia carinya. Kebanyakan hadis Nabi, muslimin muslimat, kebanyakan hadis Nabi menyebut sedekah, infak. Nabi banyak sebut tentang fakir miskin, Nabi banyak sebut tentang anak yatim. Cari seminggu sekali, cari orangnya siapa. Kalau tak jumpa orang tu tuan-tuan, anggap sahajalah bila kita makan dekat kedai, ada orang datang jual keropok, ada orang datang jual tisu, infak dekat dia. Dah tak jumpa tempat nak cari fakir miskin, duduk kat bandar tak jumpa, ada orang datang bagi niat infak untuk minggu ni. Lepaskan tuan-tuan benda tu, lepaskan. Solat duha, yang boleh solat duha setiap hari, solat duha setiap hari walaupun 2 rakaat. Kalau mungkin solat duha tak boleh, buat pula solat witir sebelum tidur setiap malam. Yang ni mudah sebab boleh buat kat rumah. Ataupun lepas isyak baca al-mulk sebelum tidur. Ini antara amalan yang boleh istiqomah tuan-tuan. Boleh istiqomah. Cuma satu nak pesan, termasuk diri saya juga. Jangan tertinggal anak-anak kita. Kita istiqomah, anak jangan tertinggal.
Tinggal anak rugi tuan-tuan. Tinggal anak rugi. Mak bapak kena ingat. Mak bapak takkan mampu nak masuk syurga bersendirian. Tak mampu. Nabi dah sebut dalam hadis. Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, kata Dr. Abdul Aziz Alwan. Dia petik kitab Tarbiyatul Aulad, terjemah dalam Semelayu, ada 2 jilid. Buka jilid yang pertama, muka surat depan lagi, dia ambil satu hadis Nabi. Tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi mana tidak ditanya orang yang berada di bawah amanahnya. Mak bapa akan ditanya tentang anak yang berada di bawah jagaannya. Anak ni betul didikan, dia ke syurga, dia boleh bagi syafaat kepada mak bapak dia. Tapi kalau anak tu tercampak dalam neraka, dia boleh heret mak bapak masuk neraka. Sebab tu saya sebut tadi, dasarkan hadis Nabi ni, mak bapak takkan mampu nak masuk syurga bersendirian kalau anak dia tak bawa sekali. Melainkan mak bapak dah selesai dah amanah didik anak, anak masih belum berubah, itu serah pada Allah. Tapi kalau kita dah tahu anak dekat rumah dia dah kahwin, dia dah ada anak, kita ada cucu, kita tahu anak kita tak semayang ni, kita tahu dia ni Quran tak baca ni, dia buat gitu buat tak tahu apa je, hati-hati tuan-tuan. Sebab kita masih lagi mak bapak dia. Sebab tu muslimin muslimat, kenang balik, mikir balik tentang amalan-amalan yang boleh kita bawa bertemu dengan Allah. Hari kiamat insya-Allah, siapa yang tak dapat kedudukan mulia di dunia, akhirat tuan-tuan, antara satu ganjaran kedudukan darjat makam tertinggi pada hari kiamat. Manusia bangkit dari kubur, kumpul di padang mahsyar, berjalan nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan matahari sejengkal atas kepala, sangat panas. Sampai nak pijak kaki dekat lantai pun terlalu ramainya manusia. Muslimin muslimat, ketika orang lapar dan dahaga, pada waktu tersebut Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman kerusi tempat untuk berehat. Orang lain panas, lapar, dahaga. Orang beriman Allah Ta'ala panggil, ini tempat untuk engkau berehat. Kerusi yang dipayungi dengan awan-awan, langsung tak terkena panas. Allah angkat darjat orang beriman lebih daripada orang yang fasik, orang munafik. Alang-alang tuan-tuan, kita dah datang kat masjid ni, selalu sedekah, selalu baca Quran, buat amal tu sungguh-sungguh, biar dapat masuk kelompok orang beriman ni yang dapat keistimewaan pada hari kiamat. Orang lain tempuh titian sirat 15,000 tahun perjalanan. Orang beriman tuan-tuan solat 5 waktu berjemaah. Man hafaza ala salawatil maktubati fi jamaah. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang jaga solat 5 waktu berjemaah, dia yang terawal melintasi titian sirat seperti kilat yang menyambar. Orang biasa lintas 15,000 tahun perjalanan. Orang yang jaga solat 5 waktu, Allah angkat darjat. Orang lain lambat, engkau sekelip mata sampai depan pintu syurga. Ini kelebihan tuan-tuan, ni namanya darjat. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat, tuan-tuan muslimin muslimat istiqamah ibadah kat masjid ni, hari kiamat nanti Allah bagi kita duduk dekat kerusi tu nanti, insya-Allah tuan-tuan. Amin, mudah-mudahan. Tuan-tuan lah muslimin muslimat yang melintas titian sirat seperti kilat yang menyambar, yang Nabi sebut dalam hadis, wa'adani rabbi ayyudkhilal jannah min ummati 70,000 la hisaba alaihim wala azaba. Kata Nabi, Tuhanku berjanji akan masuk ke dalam syurga daripada kalangan umatku 70,000 orang. Tidak ada hisab ke atas mereka, tidak ada azab kepada mereka. Ada 70,000 orang masuk syurga tanpa dihisab. Setiap 70,000 orang, 1,000 daripada mereka ada 70,000 pengikut yang lain. Hampir 4 juta orang masuk syurga tanpa dihisab. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang istiqamah ni, mudah-mudahan kita duduk belakang Nabi ni, masuk syurga tanpa dihisab. Muslimin muslimat, saya nak baca satu hadis Nabi yang diceritakan oleh Saidina Ali radhiyallahu anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca hadis ni tuan-tuan, subhanallah,
Dia punya rasa hati tu tak sabar-sabar nak jumpa Nabi. Bila baca hadis ni tuan-tuan, kita ni nak sangat mimpi jumpa Nabi. Nak sangat mimpi jumpa Nabi. Kalau tak dapat jumpa mimpi jumpa Nabi kat dunia pun tak apalah. Janji kat akhirat duduk dengan Nabi. Bila baca hadis ni tuan-tuan, saya rasa berdebar hati kita. Rasa ya Allah, rezekilah aku nak jumpa Nabi. Muslimin muslimat, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il, An Ibrahim bin Muhammad min walad Ali bin Abi Talib qala, salah seorang daripada anak Ali bin Abi Talib berkata, sesungguhnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu apabila mensifatkan, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Ali pun berkata, Ali cerita tentang Nabi. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis, sahabat yang menceritakan tentang Nabi tu antaranya Ali, maknanya hadis tu memang hadis yang sahih. Sebab Ali duduk serumah dengan Nabi. Ali boleh cerita serba-serbi tentang Nabi. Tentang tubuh badan Nabi, Ali boleh cerita sebab Ali nampak tuan-tuan. Kata Ali radhiyallahu anhu, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mummaghit wala bil qasiril mutaraddid wa kana rab'atan minal qaum. Satu, kata Sayyidina Ali, Rasulullah ini tidaklah tinggi lampai sangat, tidak terlalu pendek, bahkan Nabi ini sederhana tinggi Nabi. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat, sederhana. Tuan-tuan, kalau kita baca kisah Umar Al-Khattab memeluk Islam, Umar Al-Khattab bila dia memeluk Islam, Nabi dah pesan dengan sahabat, siapa masuk Islam, jangan isytiharkan keislaman depan orang, nanti kena pukul. Umar ni tuan-tuan, dia tak dengar cakap Nabi. Dia bukan tak dengar cakap Nabi, tapi dia nak beritahu dekat orang Islam, bila masuk Islam jangan takut. Tunjukkan syiar Islam. Umar ni syiar kepada Islam. Lepas dia masuk Islam, dia isytiharkan. Lepas diisytiharkan di Islam tuan-tuan, tak kurang daripada 30 lelaki musyrikin Mekah pukul dia ramai-ramai. Pukul. Orang kerumun dia tuan-tuan, pukul dia. Tapi ramai orang kerumun Umar Al-Khattab ini, dari jauh orang nampak Umar ni badan besar, tingginya Umar, tegapnya Umar. Umar ni dia ada dia punya gah dia sendiri. 30 orang duduk keliling dia. Tapi dari jauh orang nampak Umar. Itu tandanya apa? Umar ni tinggi, besar badan dia. Itu Umar Al-Khattab. Orang pukul dia tuan-tuan sampai dia pengsan. Sedar balik, orang pukul lagi dia. Itulah Umar Al-Khattab. Nabi tak setinggi Umar. Umar besar tinggi. Nabi sederhana. Itu satu Nabi. Okay? Tuan-tuan tengok kaitan sederhananya tinggi Nabi dengan yang lain tubuh badan Nabi ni. Kita tengok satu-satu. Kemudian kata Ali bin Abi Talib, lam yakun bil ja'dil qatad wala bis sabti, kana ja'dan rajilan. Dan dia kata Nabi ini, Nabi SAW, rambut baginda tidak kerinting, tidak terlalu lurus, bahkan ikal mayang. Nabi ni dia katakan Nabi SAW, rambut Nabi tak lurus sangat, tak keriting sangat, macam rambut orang Malaysia lah, ikal mayang tu Nabi. Okay. Kemudian dia kata lagi Nabi SAW, walam yakun bil muttaham wala bil mukaltham wa kana fi wajhi tadwir abyadu mashrab ada'ajul ainain ahdabul ashfar jalilul musyashi wal katad ajrad dhu masrubah sya'nul kafaini wal qadamain. Dia kata Nabi ni pula, Nabi tidak gemuk dan tidak bulat muka Nabi SAW. Nabi tak gemuk sangat, tak bulat sangat muka Nabi, tidak pula terlalu lonjong. Maknanya Nabi SAW tak gemuk, tak kurus, sederhana badan Nabi. Wajah Nabi, kulit Nabi putih kemerah-merahan.
Ada orang ni warnanya putih tapi pucat. Putih pucat. Sampai nampak urat-urat dia tu kan. Nabi ni putih kemerah-merahan. Macam Nabi gelarkan Aisyah dengan gelaran Humaira. Apa maksud Humaira? Putih kemerah-merahan. Putih tu cantik. Itulah Nabi SAW. Sangat hitam mata Nabi. Mata dalam Nabi ni. Ali boleh nampak mata dalam Nabi ni hitam. Bukan biru, bukan coklat, hitam. Kenapa Ali, sahabat Nabi boleh nampak mata Nabi? Nak menunjukkan mata Nabi ni dia tak sepet. Mata Nabi ni buka sikit. Tak besar sangat, tak sepet sangat, sederhana. Orang nampak mata hitam Nabi. Cantik. Bibirnya cantik panjang. Besarnya tulang-tulang bahu Nabi. Bibir Nabi ni terletak pada muka Nabi. Sebut tadi ya, muka Nabi tak gemuk sangat, tak kuncup sangat, tak lonjong sangat. Sederhana. Maknanya mata Nabi pun cantik, kena dekat muka Nabi. Bibir Nabi pun nipis, cantik dekat muka Nabi. Yang tak lonjong sangat, yang tak gemuk sangat. Ni wajah Nabi tuan-tuan yang Ali cerita. Ali cerita satu-satu. Kemudian dia kata lagi, besarnya tulang-tulang bahu Nabi, siku dan lututnya. Tulang ni, bidang ni. Nabi sederhana tinggi, bidang. Sedap badan Nabi, tegap badan Nabi. Kalau tinggi sangat, tegap, nampak macam raksasa pula, besar sangat kan. So Nabi ni sederhana, sedap mata memandang. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Dengan muka Nabi, satu persatu yang diceritakan fizikal tentang Nabi SAW. Siku dan lutut Nabi juga tulangnya besar. Ajrat, badan Nabi ni bersih. Tak ada apa tanda tuan-tuan. Cuma ada satu tanda nanti dekat Nabi. Kita akan cerita nanti. Kemudian Ali kata, mempunyai bulu antara dada dan pusat. Dada dan pusat Nabi ada bulu. Besar jari kaki dan tangannya. Jari kaki ni, sebab badan Nabi tegap, jari Nabi tak kurus sangat, tak gemuk sangat, sederhana, tegap. Tuan-tuan muslimin muslimat, ada sebab kenapa Sayyidina Ali ceritakan dalam hadis tentang fizikal Nabi. Satu tuan-tuan, kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dia kena tahu fizikal Nabi macam ini. Inilah fizikal Nabi. Kalau dia kata dia mimpi jumpa Nabi, rambut Nabi kerinting, itu bukan Nabi. Hari ini berapa ramai orang yang kata dia mimpi jumpa Nabi, tapi fizikal tak sama pun dengan Nabi SAW. Dan mimpi jumpa Nabi ni tuan-tuan, muslim muslimat, dia bukan sebarang orang yang boleh mimpi jumpa Nabi. Bukan sebarang orang. Berdasarkan daripada tuan-tuan hadis Nabi, orang yang Allah Ta'ala bagi basyar, berita gembira, khabar gembira ni, yang boleh mimpi bertemu dengan Nabi, antaranya orang yang betul-betul sangat rindu bertemu dengan Nabi, yang beramal dengan sunnah Nabi. Yang kita meyakini kalau dia cerita bermimpi bertemu Nabi, kita yakin cerita tu benar. Cerita tu benar. Berdasarkan fizikal Nabi dia cerita yang ada dalam hadis. Dia boleh cerita satu-satu. Sebab tu, kalau kita mimpi jumpa Nabi sekalipun, belum tentu betul. Belum tentu betul. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau nak tahu antara para ulama yang pernah bercerita mimpi bertemu dengan Nabi, tuan-tuan, balik ni, buka YouTube, tengok satu video almarhum Tuan Guru Sahrundin. Dia cerita dalam YouTube, dalam satu ceramah sewaktu dia hidup dululah. Dia mimpi bertemu dengan Nabi sebanyak 2 kali. Kali pertama mimpi jumpa Nabi, tak nampak muka Nabi, terlindung. Tapi Nabi sempat ru'yah belakang dia. Rawat belakang Ustaz Rundin. Sakit. Lepas rawat sampai dia meninggal dunia, tak sakit belakang. Sampai dia kata, bau tangan Nabi tepuk tu, sampai terjaga masih bau lagi wangi tangan Nabi. Dan kali kedua dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Yang itu tuan-tuan muslimin muslimat, betul-betul dia menghadap wajah Nabi. Tontonlah dia punya video tu. Dia cerita penuh dengan air mata dia. Kisah dia tuan-tuan daripada orang soleh. Cerita daripada orang soleh. InsyaAllah cerita tu betul. Ni ahli cerita tuan-tuan. Apa lagi yang dicerita tentang Nabi SAW? Idza masya taqalla'a ka'nama yanhattu fi sabab. Nabi ni dia kata, Nabi SAW ni apabila berjalan, baginda ni cergas.
Nabi bila berjalan cergas, bukan lembik, bukan lemah badan Nabi, bukan. Nabi tegap. Badan Nabi tegap, bila Nabi berjalan nampak semangat, bukan lembik, nampak cergas. Tu Nabi. Seumpama Nabi ini cergas Nabi, kuatnya Nabi, seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Orang tempat tinggi menurun, macam mana kita berjalan? Seumpama kita berjalan dekat hujung kaki ni, nak break, nak tahankan dari tempat tinggi. Nabi bukan dari tempat tinggi macam tu, tempat rata pun Nabi jalan macam itu. Maknanya Nabi ni jalan laju. Masa Nabi sihat, Nabi muda, Nabi jalan cergas laju, tak nampak lembiknya Nabi. Ni ahli cerita tentang Nabi SAW. Wa idzal tafata ma'an, dan apabila Nabi ini berpaling, Nabi akan berpaling seluruh badan. Orang panggil Nabi, ya Rasulullah. Orang panggil Nabi, Nabi paling dengan badan Nabi paling. Pusing dengan badan Nabi. Nabi menghormati sahabat. Tak kira siapa yang panggil Nabi, Nabi pusing badan Nabi. Kemudian baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Dan kata Sayyidina Ali lagi, antara dua bahu Nabi. Dua bahu Nabi, tengah-tengah itu ada tanda kenabian. Khatamun nubuwah, tanda kenabian. Dan itulah tanda penutup segala Nabi. Tanda kenabian khatamun nubuwah ni macam mana muslimin muslimat? Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il, an Ayyub bin Jabir an Sima bin Hazib an Jabir bin Samurah qala, daripada Jabir bin Samurah berkata, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mislu baydatil hamamah. Kata Jabir bin Samurah, saya telah melihat antara dua bahu Nabi ni ada seketul daging merah, tanda kenabian, seperti telur burung merpati. Telur burung puyuh saya pernah tengok, kita pernah tengok telur bersatu lah. Mungkin telur burung merpati pun bersatu jugalah. Telur ayam besar sikit. Telur ayam tu pula ikut grade tak? A, B, C. Kalau C kecil dah sikit. Tapi kalau telur burung kecil lagi. Telur ni besar tu duduk kat belakang Nabi tengah-tengah. Kata Jabir, berwarna seketul daging berwarna merah. Dia cuma sebut berwarna merah. Allahu a'lam. Bersalut dengan kulit ataupun tidak, wallahu a'lam. Yang penting dia nampak seketul tu warna merah. Itu kata Jabir. Kata Abu Zaid pula dalam hadis yang lain, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Zaid dia kata apa? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid. Nabi kata dekat Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah zahri. Mai datang dekat aku. Dia kata dekat Abu Zaid. Abu Zaid mai datang dekat aku. Sentuh belakang badan aku, dia kata. Nabi kata dekat Abu Zaid. Kata Abu Zaid, famasahtu zahrah. Aku pun sentuh belakang Nabi. Aku sentuh belakang Nabi. Okay, tuan-tuan, kita berhenti azan dulu . Baik, tuan-tuan, sambung baik cerita Abu Zaid. Dia kata, aku sentuh belakang Nabi. Nabi panggil Abu Zaid, datang dekat Nabi. Nabi kata kat Abu Zaid, sentuh belakang aku. Abu Zaid pun sentuhlah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, dan aku punya jari ni sentuh dekat belakang Nabi. Dia kata, qultu, dan aku pun berkata, wa mal khatam, ya. Dan kata Amr ibn Khattab Ansari, dia kata dekat Abu Zaid, lepas tu apa kau sentuh dekat belakang tu? Wa mal khatam, apakah dia? Kata Abu Zaid, aku sentuh khatamun nubuwah belakang Nabi. Kata Al-Ansari, dia kata, apa dia al-khatam itu? Qala, kata Abu Zaid, sya'aratun mujtami'atun. Yang aku sentuh tu, dia kata, ada rambut yang berkumpul atas seketul daging. Seketul daging macam Jabir bin Samurah sebut, dekat belakang ni ada seketul daging. Dia nampak. Yang Abu Zaid ni pula, dia rasa belakang Nabi ada bulu-bulu halus dekat belakang tu. Tuan-tuan, tanda kenabian ni tidak ada pada Nabi yang lain. Cuma ada kepada Nabi akhir zaman saja. Nabi lain tak ada. Dan tak ada pada mana-mana manusia yang lain, tak ada. Sebab tanda kenabian untuk Nabi akhir zaman duduk kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kisah Nabi ikut pakcik Nabi Abu Talib berniaga ke Syam. Berniaga di Syam masa Nabi kecil.
Singgah dekat satu tempat, Nabi berteduh dekat satu pokok. Masa tu pendeta Bahira ataupun Buhaira, dia pergi sambut rombongan pedagang Abu Talib ni. Dia tanya dalam grup pedagang yang datang ni daripada mana semua ni? Kami dari Mekah. Siapa ketua dekat sini? Aku ketua, kata Abu Talib. Siapa budak kat bawah pokok tu? Buhaira tanya Abu Talib, siapa budak kat bawah pokok tu? Tuan nak buah aku. Pergi bawa dia balik. Jangan pergi berdagang, bawa dia balik, jaga dia elok. Kenapa pula? Kata Buhaira, tidak akan ada seorang lelaki pun yang berteduh di bawah batang pokok itu melainkan dia seorang rasul. Maknanya dalam kitab Taurat dan Injil dah bagi signal, bagi tanda. Kalau nak kenal rasul akhir zaman, antaranya dia berteduh dekat pokok tu. Antaranya ada tanda dekat belakang ni. Nabi, sejak Nabi lahir, Nabi diburu oleh Yahudi dan Nasrani. Buru Nabi, nak bunuh Nabi. Sebab Yahudi Nasrani tak boleh terima Nabi akhir zaman datang daripada kaum Arab, bangsa Arab. Dia nak daripada Bani Israel juga, macam Nabi Musa, Nabi Isa. Dia rasa kalau Nabi tu lahir daripada kaum yang lain, merendah-rendahkan martabat bangsa dia. Itulah Israel. Sebab tu bila Nabi lahir, tuan-tuan, cerita Nabi lahir dekat Mekah, Nabi lahir dalam keadaan penuh keistimewaan. Nabi lahir tu sampai dicari Nabi. Sebab itulah dijaga Nabi dengan baik. Kalau baca kisah Nabi masa kecil diburu oleh Yahudi juga Nasrani, tuan, ni tanda kenabian. Dan ada beberapa lagi muslimin muslimat yang diceritakan. Antara, tuan-tuan, ni saya ambil masa sikit lagi, dalam 5 minit lagi, tuan-tuan. Nabi SAW kata Sayyidina Ali, saya baca dalam bahasa Melayu, Nabi ni adalah orang yang paling baik hati Nabi, paling berlapang dada, lancar lidah Nabi bila bercakap. Bila Nabi bercakap ni, orang dengar ke, tuan-tuan, orang rasa macam tenang. Orang nak ikut Nabi. Tu Nabi. Dia bukan lembik, Nabi tak. Bukan lembik. Nabi ni semangat. Tapi percakapan Nabi tu, perkataan mudah orang nak faham. Bahasanya senang orang nak faham. Orang nak ikut senang. Tu Nabi. Paling benar kata-katanya. Nabi tak pernah menipu. Paling lembut akhlak Nabi. Paling lembut. Siapa jumpa Nabi, tuan-tuan, memang tak nak kata apalah, nampak Nabi ni subhanallah. Bahkan paling baik pergaulan dan layanan. Sesiapa melihatnya kali pertama, ni kata Ali, siapa jumpa Nabi kali pertama akan gerun hormat padanya. Sesiapa bergaul dengannya pasti cinta kepadanya. Saya tidak lihat orang seperti baginda sebelum dan selepasnya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa jumpa Nabi kali pertama, tuan-tuan, first time jumpa Nabi, nampak muka Nabi, jatuh cinta, tuan-tuan. Belum borak lagi. Nabi, siapa jumpa Nabi kali pertama, kita tak kenal pun, tiba-tiba hati ni rasa macam, kenapa rasa segan dengan dia? Kenapa rasa, contohlah tuan-tuan, ni kuliah tengah berjalan, kalau katalah Nabi masuk daripada mana-mana pintu, Nabi masuk, automatically, tuan-tuan, ceramah ni berhenti, kuliah ni berhenti. Seumpama kipas aircon ni berhenti, tuan-tuan, mata kita akan tertumpu pada seorang lelaki yang masuk. Kalau Nabi masuk kat sini, tuan-tuan, kita pandang wajah Nabi, kenapa hati aku rasa sayang kat dia? Kenapa rasa hormat dengan dia lebih daripada orang lain? Pertama kali jumpa, tuan-tuan. Bayangkan kita jumpa Nabi, duduk serumah dengan Nabi dalam syurga Firdaus, muslimin muslimat. Duduk serumah dengan Nabi dalam syurga Firdaus. Subhanallah. Bayangkan 50,000 tahun perjalanan akhirat. 50,000 tahun perjalanan akhirat. Bermula bangkit dari kubur sampai masuk syurga Firdaus. Kalau rezeki dapat masuk syurga Firdaus, buka pintu syurga, cantiknya syurga Firdaus. Cerita penyelebar syurga Firdaus tak nak cerita sekarang, tapi saya dah pernah baca dengan tuan-tuan pasal syurga Firdaus. Nak cerita syurga yang paling hebat, syurga Firdaus, tak ada yang lain. Para Nabi Rasul berkumpul dekat situ. Bayangkan, tuan-tuan, kita berehat dalam syurga Firdaus, seorang lelaki tegur kita, tepuk kita, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Kau siapa? Kalau dia perkenalkan diri dia, akulah Rasulullah. Tuan-tuan,
Akulah Rasulullah. Kita pandang wajah Nabi, subhanallah, Nabi duduk depan mata kita, tuan-tuan. Nak buat apa dengan Nabi? Yang Ali kata siapa jumpa Nabi kali pertama jatuh hati, jatuh cinta, tertawan dengan perkataan Nabi, kelembutan Nabi, akhlak Nabi, jatuh cinta, tuan-tuan. Sampai Nabi kata kat kita, jomlah ikut aku, kata Nabi. Nak ke mana ya Rasulullah? Kita bertemu pula dengan Allah, subhanallah, tuan-tuan. Syurga Firdaus betul-betul berada di bawah arash Allah Ta'ala. Artinya siapa masuk syurga Firdaus, dia berjiran dengan Allah. Nabi bawa kita bertemu dengan Allah Ta'ala, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan syarat nak masuk syurga Firdaus ni Nabi sebut dalam hadis. A'addaha Allah lil mujahidina fi sabilih. Untuk orang yang sanggup berkorban, berjuang untuk agama, sanggup berkorban saja. Bila sebut korban, tuan-tuan, dua benda: korban harta, korban nyawa. Korban dalam Islam, jihad dalam Islam, dua benda: harta dan nyawa. Siapa boleh korban harta dan nyawa untuk agama, duduk dengan Nabi dalam syurga Firdaus. Yang kita dah buat ni istiqamah dengan amalan kita. Sampai satu masa kita akan diuji untuk berkorban harta, berkorban nyawa. Mudah-mudahan tuan-tuan kita masuk kelompok orang yang berkorban ni. InsyaAllah tuan-tuan, pada bulan 12 saya akan buat motivasi untuk anak-anak. Nak hantar anak cucu dengan saya pun boleh lah. 10 hingga 12 Disember di Hulu Langat. Saya akan bagi iklan pada Ustaz Zuhairi nanti untuk sebarkan pada tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, insyaAllah bulan Februari tahun depan cuti sekolah, saya bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi akan bawa jemaah menunaikan umrah cuti sekolah. So insyaAllah saya akan bagi iklan juga pada Ustaz Zuhairi untuk sebarkan pada tuan-tuan, umrah cuti sekolah eksklusif ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'an istajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas salam min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas, dan doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah salat berjemaah di rumah-Mu ya Allah, sampailah kami mati, termasuklah zuriat kami, anak, cucu kami dan seluruh umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La asri inna insana fi khusr alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.